Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'wati ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebelum kita pergi kepada pelajaran kita ni, seperti biasa saya hundur ke belakang sikit untuk kita ambil apa dia kita belajar dah. Jadi perbincangan kita ni masih lagi tajuk satu, iaitu bahagian-bahagian hukum, di mana bahagian hukum tu terbagi kepada dua, iaitu hukum taklifi dan hukum wadai. Hukum taklifi telah pun kita lalu dan kita telah buat perbincangan dia, di mana ada 5 tu: wajib, sunat, haram, makruh, harus, dan kita telah pun buat secara perincian dah. Sebelah kanan itu pula ialah hukum wadai, sebab, syarat, penghalang, sah, batal dan azimah. Kita sekarang ni dalam perbincangan rukhsah, iaitu hukum wadai yang ketujuh. Saya tu je buat gini ni tak siwi hilang pucuk lah. Jadi sebelum kita bincang baru tu, kita tengok di mana kita berada. Ini maknanya dah. Jadi ini ialah di pikat penghujung bagi hukum wadai. Kita boleh bincang dalam rukhsah sekarang ni. Dan rukhsah ni pula terbagi kepada 4. Ada rukhsah yang wajib. Rukhsah ni ialah kelonggaran. Bila syariat memberikan kelonggaran kepada hukum asal. Hukum asal tu hukum azimah. Hukum asal tu dibagi kelonggaran, dipanggil rukhsah. Jadi rukhsah ni ada yang wajib kita kena ambil, kelonggaran yang wajib diambil. Contohnya apa dia ni? Ialah apabila kita terpaksa makan bangkai untuk menyelamatkan nyawa. Asalnya rukhsah. Jadi walaupun dia tu haram, ketika itu buat benda haram pun jadi wajib. Jadi kalau orang tanya, apa dia ada tak buat benda haram? Kalau nak buat teka-teki kat orang, ada tak benda haram wajib kena buat? Dia kata, kalau orang tak biasa ngaji, dia kata tak menasabah. Bila haram tetap haram lah. Jadi kita ngaji ni kita boleh buat teka-teki dah kat orang. Gapo dia benda haram tapi wajib kena buat. Bila tak ada makan ni, ada bangkai, satu-satunya makan ni untuk selamatkan nyawa, maka ketika itu makan bangkai itu wajib. Ni beza orang ngaji ke tak ngaji, kita ada tak? Ada yang sunat. Gapo dia sunat? Sunat yang kita ialah apabila rukhsah tu lebih baik kita ambil sembahyang qasar. Dan harus ni ialah seperti jual salam dan macam-macam lah tu. Maknanya sama berat. Nak ambil tak siap ambil. Sekarang kita nak tengok yang keempat. Sebelum pada tu harus kita tak bincang lagi dah. Ni nak bincang harusnya. Buku surat berapa tu? 21. Contohnya jualan tempah, jual salam dia panggil. Sewa dan jual al-araya. Apa dia? Jual salam ni macam ni lah, macam kita buat sekarang ni rasa pinjam pun dia buat jual salam dah. Sewa, jual beli. Al-araya ni jual buah tamar atau pohon. Booking. Dia bila jual benda atas pohon ni, sepatutnya benda tu tak boleh kan? Tapi dibenarkan. Sebab syarat jual beli ni, benda tu kita kena boleh ambil, boleh seruh, boleh unjuk dah. Ni sekarang tak unjuk lagi, tapi syarat mengharuskan oleh kerana sebab-sebab tertentu. Mungkinlah tak, yang tu sebabnya ulama-ulama muamalah dia cuba ketengahkan. Sebab kita pun baru 10 tahun, 20 tahun ni lah jual al-baik bisaman aji, al-wadi, semua tu ada dalam hukum tapi tidak diperkenalkan kepada masyarakat. Ini hukum dia harus. Maka ketiga-tiga jenis akad ini dianggap rukhsah. Sebab apa rukhsah? Asalnya dari segi kaedah jual beli
Tidak diharuskan syarak, tapi syarak memberi kelonggaran. Adakah kita patut ambil ataupun tak ambil? Dia duduk tengah-tengah. Kalau sunat macam sembahyang kuasa tu lebih baik ambil. Kalau yang wajib iaitu makan bangkai, hak tu wajib kena ambil. Harus tengah-tengah. Tak ada lebih, tak ada kurang. Kerana jiwa tepuh dan sewa adalah akad terhadap sesuatu yang tidak ada dan tidak diketahui. Material, bahan itu tidak jelas. Saya rasa tajuk ni tak payah dia, mudah dia. Tidak seperti tajuk akidah tu dah. Hak duduk belajar hak payah sekali ke dia? Ulumul hadis dah. Bukan payah, dia banyak perkara nak ingat dia. Manakala jual al-araya pula melibatkan pertukaran dua makanan yang sejenis yang tidak dipastikan sama dari segi kadarnya. Sebab duduk pohon nak tahu mana kadar. Melakukan akad sedemikian pada asalnya adalah tidak sah mengikut prinsip umum. Tetapi ia diharuskan kerana diperlukan dan tiada cara lain yang dapat memenuhi keperluan tersebut. Itulah sebab dia. Keharusan tersebut dikira rukhsah. Ini pentingnya kita tahu istilah rukhsah. Sebab kita akan berdepan dengan banyak nak menjatuhkan hukum syarak, istilah ataupun perkara rukhsah ni kena ada. Okey. Adapun kita suka fitrah dengan menggunakan duit. Kalau mengikut mazhab Syafi'i kena ngeberah lah. Itu bukan rukhsah. Hak tu kita pilih mazhab lain. Bukan rukhsah. Kita lari daripada mazhab Syafi'i kepada mazhab Hanafi. Orang kampung pun tak tahu tu mazhab Hanafi tu. Tahun 73 dulu mula-mula Majlis Agama memperkenalkan bayar zakat fitrah dengan duit. Ramai orang tak boleh terima lagi, terpaksa tu imej dia berah juga. Dia nak hak lagu tu dia berasa jelas pula, padahal duk mai tolak berah tu lah. Dia tu imej letak segaten berah. Berkali generasi muslimat dia muda-muda sikit tak ada perasaan orang suka terah dulu. Selain daripada dia bawa berah di rumah, dia tak ada berah. Dia pergi beli berah tu imej. Tu imej pun dalam jeluk segaten. Mula-mula Tik Mi kata, ambo jual lah segaten berah ni harga RM2. Ambo belilah berah ni dengan harga RM2. Ambo waktu beli lah terah ambo. So kan, dia nak suka terah tu je kan. Lepas tu berah dia tu pula, ambo sedekah balik ke Tok Imi. Jadi saya duk perhati kata isa pemain. Berah Tok Imi. Tak apa Tok Imi dia jadi tu, dia jadi amil. Berita email tu maknanya dia ikat pada amil. Dilantik oleh majlis. Kepada amil. Jadi dia main berah tu lah. Kenapa dah? Faham. Tapi saya tak boleh kelih. Saya jamin budak mula sebab rumah saya ni suka tinggal. Ayah tu email. Baik, dia buat rumah ni. Sudah seorang. Ni kali kedua pula. Ambo jual lah berah kau Pak Ada ni. Nama Pak Ada tu dah. Jual lah kau Pak Ada ni berah dengan harga RM2. Ambo belilah berah harga RM2. Ambo waktu beli lah terus. Waktu beli terus. Okey. Lepas tu Tik Mi pun jual balik. Kalau 7 orang 7 kali duk holo jeluk. Tapi orang puas hati. Orang puas hati dengan cara tu sebab dia kata ni mazhab Syafi'i. Ni payah. Tiba-tiba majlis berasa payah benda lagu tu. Maka dia pun pergi kepada mazhab Hanafi. Selesai. Sebab Hanafi boleh keluar zakat fitrah dengan menggunakan duit. Bukan keluar dengan duit, keluar dengan harga pun. Sebab itulah bila majlis kena buih harga dulu. Seganten berah 3 cupuk, ganten beredak berapa riyal. Kena letak hati dulu. Sebab sebenarnya hakikatnya jual berah juga, tapi mazhab Hanafi boleh jual dengan harga barang. Berhati dah. Tadi tujuan saya royak panjang lebar tu nak sebut di sini zakat fitrah tu bukan rukhsah. Itu benda azimah juga. Tapi dia hukum.
dia keluar daripada mazhab Syafi'i kepada Hanafi. Abdul Qadir baru tak mari sini ada meja. Ada lagi meja depan. Ha? Ruksah ni sebenarnya ada hak sepakat ulama. Dia istilah ruksah ni ada semua mazhab. Tapi bila nak meletakkan sesuatu ruksah ataupun tidak, situlah dia berlakunya perbezaan pandang ni. Soal ruksah tu semua mazhab ada. Tapi setiap item, setiap benda tu bagi mazhab ni kata tak boleh ruksah. Mazhab ni kata ada ruksah. Itu perbincangan panjang lah. Sesuatu benda ni. Tak ada. Jual rasanya banyak terminologi dalam muamalah macam al-bai' bisaman ajil ni mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau tidak silap saya lah, sebab saya pernah baca go tu dia dulu. Banyak dia ambil mazhab-mazhab lain. Jadi nerayaknya kalau kita terlalu rigid dengan mazhab Syafi'i, banyak benda muamalah dalam bank tu tak boleh buat. Kita terpaksa ambil mazhab lain. Ada satu soalan. Bila buka daripada mazhab Syafi'i, misalnya tengok kan. Bila tu masa kita nak buat dia sebut ini ikut mazhab Hanafi. Gitu ke? Tak payah. Dia tak payah ni. Waktu dia rekod sendiri tak payah. Kita buat satu benda, kita tidak payah niat mazhab mana-mana. Asalkan kita buat tu betul dengan tertib yang dia beri. Pendek, situ dia. Banyak dia fatwa-fatwa yang dia keluar dengan cara tidak masuk. Contohnya masa nak gerbang raya haji baru ni kan, terpaksa Dr. Basik keluar dalam video dia pula. Kalau orang dia heret lembu, orang tanya Pak Cik, besar lembu lah, dia kata nak buat gerbang ni. Dia kata maka Pak Cik tak boleh makan tadi. Jadi terpaksa Dr. Basik keluar. Dia kata ini banyak mana hukum-hukum baca jenis fiqh sendiri belakang. Dia tidak tengok kepada fiqh. Heret lembu tu nak buat apa? Nak buat gerbang. Dia tak boleh makan lalu. Bila sebut nak gerbang tak boleh makan. Dia kata jadi nazar. Jauh tu pergi ke nazar tu. Stop betul. Dr. Basik dah jelas dah. Tok Qadi Nik Zudi baru ni dia telefon saya sebab dia nak bincang masalah ni. Dia mari rumah saya. Kita bagi waktu rujuk keng dengan dia. Sebab dia kena ceramah ko nak menjelah masalah ni ko Masjid Seluruh Macan dengan Masjid Juluk. Jadi dia mari rumah saya, dia nak bincang. Jadi kita bincang, kita cari, jumpa lah benda-benda tu. Dia tidak betulnya pandangnya saat ni. Tak kebetulan jumpa hak Dr. Basik buat keluar ada pakai hak tu. Masjid saya satu malam dekat Nukubah ni ada satu ceramah kan sebuah jadi kata untuk balas kini dia. Dia ramah tu kesaruh lah ni, dia tidak tahqiq, dia tidak confirm oleh hukum. Dia pakai lok bui gitu, bahaya kan. Baik, kita pergi kepada sambungan tadi. Keempat ni dia panggil menyalahi keutamaan. Dia ada empat. Dia panggil khilaful aula. Menyalahi keutamaan. Seumpama makruh lah. Cuma dia tidak sebut sebagai makruh, disebut khilaful aula. Khilaf menyalahi, aula keutamaan. Boleh kita ambil rukhsah tu, tapi menyalahi keutamaan. Lebih baik tak ambil. Kalau hak sunat tadi macam semaya qasar, sunat kita ambil. Kita pergi jalan, nak semaya qasar pun boleh, nak semaya penuh 4 rakaat pun boleh. Semaya qasar lebih baik. Itu sunat, pahala lebih. Adapun hak khilaful aula ni, walaupun syarat membenar, lebih baik tak ambil. Kalau dengan tak ada sebab. Contohnya tidak berpuasa orang yang musafir. Yang mana jika dia berpuasa tidak memudaratkannya. Kalau tidak mudarat, boleh sangat puasa. Tapi syarat membenarkan. Kita klik daripada Kuala Lumpur bawa kereta, boleh puasa. Boleh tak puasa walaupun kita segar. Tapi khilaful aula, lebih baik puasa. Jadi bila kita tahu hukum gini, bila kita bermusafir,
Dua perkara yang ada depan kita ni berbeza tu. Semaya kosa lebih baik buat. Tak puasa lebih baik tak buat. Kita boleh ayat korang. Hak tu sunat, hak ni khilaful aula. Aku sebut sekali biar reti sebut khilaful aula. Hak lain tak apalah, hak wajib, sunat, harus tu. Ini perkataan yang baru. Khilaful aula maknanya menyalahi keutamaan. Hak utamanya puasa. Tiba-tiba kita tak puasa, kita menyalahi benda utama. Ingat ni, nak sebut sekali lagi ni, bila kita musafir ada dua perkara ni, tak serupa hukum. Mana lebih baik semaya qasar dengan semaya cukup 4 rakaat? Jawab dianya sunat kita semaya qasar, lebih baik semaya qasar. Mana lebih baik kita tak puasa dengan puasa? Lebih baik puasa. Sebab tak puasa tu khilaful aula. Takut kita duduk jalan dengan sahih. Kita musafir kan lagi semaya pun dia kata lebih baik kita qasar. Tak puasa lebih baik tak puasa. Kata dia mau tak mengaji, dia ada khilaful aula. Apa dah? Sebab hak tu ya saya suruh hafal tu, biar reti sebut. Lama kan nak royak ke dia apa? Dah, lama kan nak royak ke dia pun tukar. Tukar nak kata khilaful aula, kita royak aula ful khilaf. Ini dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa antasumu khairul lakum. Terjemahannya, dan bahawa kamu berpuasa adalah lebih baik. Wa in kuntum ala safarin, dalam ayat kan. Sekiranya kamu bermusafir apa? Ujung ayat tu, wa antasumu khairul lakum, dan bahawa kamu berpuasa lebih baik walaupun boleh tak puasa. Itulah hukum berbeza dengan semaya qasar. Semaya qasar tu dia lebih dia, dalil dia dari mana? Ingat tak? Ya, kita kata lebih baik semaya qasar daripada semaya cukup. Mesti ada dalil. Yang ni pula lebih baik puasa daripada tidak. Wa antasumu khairul lakum. Hak baru ni. Lebih baik kita ambil sunat tu. Lebih baik kita semaya qasar. Dalil dia mana? Tak ingat lah. Walaupun tak ingat hadis Nabi sebut apa dia? Hazihi sadaqatun. Ni sedekah. Tasaddaqallahu biha. Ya Allah sedekah dengannya. Hak tu sedekah Tuhan kena ambil. Hak ni bukan sedekah. Sebab Tuhan kata lebih baik puasa. Faham tak? Ayat tersebut menunjukkan perintah berpuasa secara tidak pasti dan mengandungi larangan meninggalkannya. Setiap larangan secara terang dianggap menyalahi keutamaan. Jadi sebagai kesimpulannya, rukhsah ni ada wajib, ada sunnah, ada harus, ada menyalahi keutamaan. Khilaful aula. Jadi saya harapnya contoh-contoh pun boleh bagi ni. Kita royak rukhsah ni ada 4, siap dengan contoh kita boleh beri. Ada. Ilmu ni sebenarnya jangan nanti dalam buku dia kena ada dah. Sebab tu ulama kata al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu kena duduk dalam dada, bukan duduk dalam buku. Kalau kita tanya, nanti nak tengok buku. Kalau kita tanya gawal, apa dia? Nanti nak tengok buku, tak boleh. Masa ulama kata al-ilmu fis sudur. Ilmu tu duduk dalam dada. La fis sutur, bukan duduk dalam buku dah. Baik. Inilah selesailah kita perbincangan kita bahagian-bahagian hukum taklifi dan hukum wada'i. Habis. Barulah masuk tajuk lain. Al-Hakim. Lama duk bincang bab hukum saja ni dah. Al-Hakim ni apa dia? Hukum pada istilah usul fiqh sebagaimana yang dijelaskan sebelum ini ialah khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, sama ada secara tuntutan atau secara pilihan atau secara dijadikan. Saya bercadangnya nak panjang tajuk ni dah supaya kita boleh masuk tajuk dua dah. Hak hadis kagak tengok sikit sudah, boleh tak? Jadi takrif hukum tersebut menunjukkan bahawa semua hukum syarak ialah Allah Subhanahu wa taala saja. Al-Hakim ni makna tuan punya hukum. Jadi kalau tengok sini maknanya tuan punya hukum ni ialah Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, Al-Hakim ialah Allah Subhanahu wa taala sahaja sebagaimana yang telah disepakati oleh ulama dan diperjelaskan dalam Al-Quran. Inil hukmu illa lillah.
Hanya Allah jualah yang menetapkan hukum. Orang lain tak boleh hukum. Walaupun para ulama telah sepakat mengatakan bahawa hakim adalah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, mereka tidak sepakat mengenai dua masalah. Mana yang berlaku perselisihannya? Pertama, adakah hukum-hukum Allah ini hanya diketahui melalui para rasulnya sahaja? Atau akal dapat mengetahui secara berasingan tanpa perantaraan rasul, dan atas manakah wujudnya perkara ini? Ini ada ni satu mazhab, dia nak masuk capurnya hujung akal. Sebagaimana kita belajar akidah dulu kan. Kita tengoklah beberapa aliran. Yang kedua, sekiranya akal dapat mengetahui hukum-hukum Allah tanpa melalui para rasulnya, maka adakah mengetahui hukum-hukum Allah melalui akal sahaja yang merupakan asas taklif dan implikasinya iaitu diberi pahala dan dikenakan dosa? Bukan adalah, tak adakah. Buat tanda tanya. Para ulama berselisih pendapat mengenai dua permasalahan tersebut kepada tiga pendapat. Ada tiga mazhab. Pendapat pertama ialah pendapat Mu'tazilah dan segulungan Ja'fariyah. Ja'fariyah ni satu firqah, satu kumpulan daripada Syiah. Ini adalah kumpulan-kumpulan yang tidak diterima oleh Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi kalau kita tengok ni Mu'tazilah, dia bukan sahaja akidah, fiqh pun dia ada juga. Dia pendapat macam mana dia ni? Mereka berpendapat bahawa pada perbuatan itu sendiri kebaikan dan keburukan sejati, dan akal secara berasingan tanpa rasul dapat mengetahui baik dan buruk, memandangkan kepada sifat-sifat perbuatan dan ekorannya, iaitu masalah dan kemudaratan. Dia kata kita guna akal pun akal boleh tahu benda itu berdosa atau tak berdosa. Benda baik buruk akal boleh cari, dia kata. Jadi kita nak buat ni. Dia kata boleh. Curi, dia kata tentu haram sebab akal boleh terima. Benda itu haram kalau semua orang tak siap curi, dia kata. Jawapan dia aja betul, bukan semua perkara. Bukan semua perkara akal boleh terima. Apa dia? Contohnya sapu khuf. Sebab apa kita sapu atas dengar ya? Sebab tu Sayyidina Ali kata laukana di birra'i. Kalaulah agama tu hanya boleh dengar fikiran, dia kata lakana asfalul khaffi aula bil masri. Maka bawah khuf itu lebih baik disapu daripada atas, macam bawah. Jadi Mu'tazilah kata hukum ni tak payah dengan rasul, otak boleh terima. Jawapan dia betul setengah, tak betul setengah. Ada otak tak boleh terima. Kucuk Hajarul Aswad, akal boleh terima pada berebut lagi kucuk. Tapi batu yang sama, apa dia tu? Makam Ibrahim, batu juga. Dia ada dua batu. Batu tempat Nabi Ibrahim jijak untuk nak buat Kaabah, dia panggil Makam Ibrahim. Dia kurung macam sarang burung tu. Sebab apa dia kurung gitu? Sebab orang Arab nak gitu, kalau bukan orang Arab lah, orang India ke apa, kalau lock dia pergi cium. Hukum dia, cium Hajarul Aswad sunat. Cium Makam Ibrahim bid'ah, haram. Tengok dua batu dah. Pakar nak terima mana dua ni? Tengok ni. Sebab tu dia kurung. Sebab orang Islam selain dia tidak faham kan, tak boleh tengok benda berkat dia nak pergi kucuk, nak pergi. Walaupun pergi kucuk, tapi perbuatan itu bid'ah. Kita tengok berat benar ni, pergi kat Batu Nesen, wali-wali ke apa, pegang, apa tak? Perbuatan sendiri itu dia jadi, itulah panggil bid'ah. Hukum dia mesti haram. Mesti haram. Kalau dia pergi cium kerana orang minyak wangi situ, nak pergi cium, nak selekat baju kita, tujuan, di atas tujuan. Tapi tak dia tujuan nak ambil berkat, nak ambil, ada benda orang panggil, benda ada perantaraan, apa dia panggil, peribadatan. Ni je tak bolehnya. Kalau saja-saja tak apa. Sebab tu kalau kita kata, kita piyah kita bersimbu Kaabah, kita bersimbu persatuan kita dah, Muhammadi dah. Dia tak jadi masalah sebabnya dia sebagai pengenalan. Kalau bubuh capah, mesti dia terasa benda, ada kelebihan.
buat capa tani. Bapa dia buat capa, hok ni berkat Nabi ke apa. Dia akan ulah gitu dah. Hok percaya benda ni hok tak boleh ni. Bukan salah. Simbol tu dah faham molek tu dah. Tu je marah. Tak ada seorang habuk pakai pihak siapa ni dah. Mengetahui baik dan buruk perbuatan itu tidak terhenti ke atas syarak. Dan sesungguhnya hukum Allah selaras dengan apa yang diketahui oleh akal dari segi baik dan kejinya sesuatu perbuatan. Betul. Tapi tidak semua. Jawapan dia lah. Kalau kita sebut minum arak, akal boleh terima sebab ada mudarat. Makan daging babi, secara saintifik daging babi tu bahaya dah. Dia ada apa cacing filaroid ke apa tu. Yang tidak mati walaupun dengan suhu mendidih. Baru bandanya ada hikmah. Tapi kalau orang jamin dulu tahu mana. Maka setiap apa yang dianggap baik oleh akal adalah baik di sisi Allah. Dia ambil kesimpulan yang begitu. Dan dituntut manusia melakukannya dan diberi pahala ke atas perbuatan tersebut. Sebab itulah. Inilah namanya perangai Mu'tazilah. Dia mendahului akal daripada syarak. Khususnya termasuklah bila dia nak menghuraikan dari segi akidah. Mengenal Tuhan melalui logik akal. Iaitu dia mengambil falsafah Greek Yunani. Sebenarnya yang ada dalam metodologi ilmu kalam yang orang belajar sifat 20. Sebenarnya Aristotle. Sebab dia kira God Tuhan ni dia tidak boleh berjirim, berjisim, tak ada aurat, tak ada jauhar. Dia berpak. Tuhan ni dia kata tidak berjisim, tak boleh timbang, tidak berjirim, bukan material dia. Tidak jauhar. Jauhar ni benda boleh pegang, boleh gapo, jauhar. Dan tidak arak. Arak ni apa? Sifat. Misalnya biru, merah, kuning, besar, kecil. Jadi Tuhan ni kena lepas daripada pakar kata. Tidak boleh mengambil ruang, tidak boleh berpindah, tidak boleh mengambil tempat. Sebab tu dia tolak Ar-Rahman alal arsy istawa. Tuhan Ar-Rahman beristiwa di atas arah. Tak boleh sebab Tuhan ni bukan bertempat. Dia situ. Situ dia duduk sebab dia guna logik akal tadi. Logika ni ambil mana? Aristotle. Pemikiran Aristotle itu dibawa masuk, diteruskan oleh Mu'tazilah. Kemudian ulama kalam ni dia mengambil metodologi Mu'tazilah juga untuk lawan balik. Itu yang Imam Syafi'i marah tu. Kamu nak lawan Mu'tazilah, kamu mengambil kakah dia, alat-alat dia. Kan? Dan kita belajar dulu peringkat awal Asy'ariyah kan. Macam Imam Baihaqi apa, Imam Haramaini apa semua. Dia tolak metodologi itu ilmu kalam dia. Sifat-sifat Allah yang tidak beristiwa ke apa tu dia terima kan. Abu Hasan Sy'ari terima, Al-Baqillani terima, Fakhruddin Ar-Razi kita belajar dulu dah. Dia mari pula ni bila dia abad yang ke-17 18 pula. Ibrahim Al-Laqani, As-Sanusi, dia pergi duduk semula pula. Mentakwilkan Allah tu memerintah Allah tak si istiwa, tangi Allah tu kepada kuasa apa dah. Sebab apa? Dia menggunakan logik akal. Logik akal ni sebenarnya ialah perbuatan Mu'tazilah Hasan. Ceritanya, ilmu kalam kan tak beza banyak Mu'tazilah sikit ke dah. Dia kata sama dak tak serupa. Dia beza mana? Dia kata bila Mu'tazilah kata Tuhan tak ada sifat. Tuhan tak ada sifat. Ada zat dia. Tuhan mendengar, bukan sifat mendengar tapi zat dia mendengar. Ulama kalam kata Tuhan tu mendengar itu ialah sifat Allah. Dia balas tu je. Tapi mentakwilkan istiwa dengan Tuhan duduk di atas arasy ditakwilkan sebagai menguasai serupa. Mu'tazilah pun kata Tuhan menguasai, ulama kalam pun kata menguasai. Tak serupa dengan Asy'ariyah. Mutaqaddim ni macam Abu Hasan Sy'ari sendiri Baqillani. Kan tak? Jadi nak kata orang lain ni kalau tanya dia mengada dengan apa? Asy'ariyah. Asy'ariyah mana? Asy'ariyah mutakhir. Asy'ariyah 708 Hijrah ni. Aku baca Abu Hasan Sy'ari sendiri, Al-Baqillani, Fakhruddin Ar-Razi, Imam Haramaini, Imam Ghazali. Tu tokoh-tokoh Asy'ariyah, Al-Baihaqi.
Semuanya itu mengisbat sifat. Sebut tak ingat habis dah isbat sifat kena. Gapo di isbat sifat tak ingat dah. Jadi saya pergi panjatin supaya kita boleh faham metodologi Mu'tazilah ialah dia menggunakan akal fikiran yang lebih-lebih dalam nak mengenali Allah guna akal. Nak mengetahui hukum syarak pun guna akal. Setiap apa yang dianggap keji oleh akal adalah keji di sisi Allah. Dia duduk situ. Dan dituntut manusia menjauhinya dan dikenakan dosa ke atas perbuatan tersebut. Ada perbuatan yang tidak diketahui oleh akal baik atau kejinya seperti perkara ibadat dan kaifiat-kaifiatnya, maka ia bergantung kepada suruhan dan larangan syarak mengenainya, kerana kedua-dua suruhan dan tegahan memperlihatkan baik dan kejinya jenis perbuatan itu. Dia di situ jugalah. Tapi maknanya kalau kita tengok dari segi baik buruk, dia tak akal boleh cari. Berasaskan pada pegangan tersebut, pendukung pendapat ini menganggap manusia adalah mukallaf sebelum diutuskan para rasul atau sebelum sampai dakwah kepada mereka. Kalau tak buat mari rasul pun dia kata kita tu Tuhan boleh bui dosa dah kalau kita tidak buat benda baik. Dan kita ni kalau tak sapa rasul, kita lepas tanggungjawab dah. Dakwah. Masalah dengan kita ni. Walaupun kita tangkap kita sambung angka manusia kita sambung. Ya, itulah di antara hujah. Di antara hujah yang kita boleh bahas balik dia ni, kadang akal manusia tidak sama. Mana kita nak ambil dia punya rujukan? Akal siapa kita nak pakai? Kita jelas dalam Quran kan. Ni dia kata kalau rasul tak mari pun kita ada dosa pahala. Dakwah tak sampai kita. Sedangkan dalam Quran sebut kalau tak bangkit lagi rasul, wa ma kunna mu'adzibin hatta nab'atha rasula. Kamu tidak akan diseksa, tidak akan dikenakan dosa hatta nab'atha rasula, sehingga rasul bangkit. Rasul mai royak, mu tak dengar kata rasul baru Tuhan seksa. Baru nampak adil Tuhan dah. Ni rasul tak kira itu ambil kesalahan tu. Kita nak buat mana? Tapi Mu'tazilah tak, dia kata akal boleh cari dah, dia kata. Justru wajib ke atas manusia melakukan apa yang diketahui oleh akal kebaikannya dan menjauhi perkara yang diketahui oleh akan keburukannya. Itu pendapat pertama. Ini pendapat kedua, pendapat kebanyakan ulama usul fiqh dan para ulama Asy'ariyah serta mereka yang sealiran dengannya dalam kalangan fuqaha. Bila saya sebut Asy'ariyah ni kena ingat Asy'ariyah ni ialah Asy'ariyah mutaqaddimin. Okay. Pendapat ini mengatakan akal tidak dapat mengetahui hukum Allah secara berasyakan, malah mesti melalui perantaraan Rasul. Sesuatu perbuatan itu tidak ada kebaikan sejati yang menghendaki Allah Subhanahu Wa Taala perintah melakukannya, dan tidak ada keburukan sejati yang menghendaki Allah Subhanahu Wa Taala perintah menjauhinya, kerana kehendak Allah adalah bebas dan tidak terikat dengan sesuatu. Kalaulah kita lagu tu, maknanya kita ikat Tuhan. Allah ni kena kalau nak buat benda mesti baik saja. Tak. Wajib kehendak Tuhan ni buat baik. Tak wajib, tak ada siapa dia boleh. Tapi dia kalau dia buat zalim, bercanggah dengan sikap dia. Sebab dia kata dia tidak zalim. Kamulah yang menzalimi diri kamu. Orang ni kalau dia buat kebajikan, tiba-tiba tak ada salah ke satu, Tuhan kata aku nak masuk neraka, siapa dia boleh kata apa dah? Mana Tuhan tidak terikat. Tapi kalau dia buat lagu tu bercanggah dengan sifat adil dia. Okey. Namun perbuatan yang baik adalah perbuatan syarak tuntut melakukannya, dan perbuatan keji adalah perbuatan yang syarak tuntut menjauhinya. Apa kalau dia tanya balik, bukankah setiap benda baik itu ya Tuhan suruh itu membawa implikasi yang baik selari dengan fitrah dah. Tuhan mengharamkan arak, mengharamkan judi. Kerana kalau kita kaji mendatangkan keburukan kepada manusia. Oleh itu sesuailah dia kata hukum Allah dengan akal. Memang sesuai, memang sesuai. Tapi dia tidak mengikat Allah untuk membuat sesuatu hukum. Sesuatu perbuatan itu dianggap baik kerana syarat perintah melakukannya, bukan kerana diri perbuatan itu. Bukan kerana benda baik itu maka dia jadi baik. Tapi apa yang ada ialah bila Allah suruh buat sesuatu benda baik, tentu baik. Dia kena mula dia dulu. Bukan sesuatu benda baik, maka Tuhan pun kena buat jadi baik. Dia kena mula di Tuhan dulu. Ya?
Begitu juga sesuatu perbuatan itu dianggap keji kerana syarak perintah menjauhinya, bukan kerana diri perbuatan itu. Itulah benar. Berdasarkan pegangan tersebut, pendukung pendapat ini menganggap tidak ada hukuman Allah mengenai perbuatan manusia sebelum diutuskan para rasul. Maka tidak diwajibkan atau diharamkan sesuatu ke atas mereka pada ketika itu, dan tidak ada sebala taklif dan tiada hitungan dosa dan pahala mereka setelah diutuskan rasul terlebih dahulu. Ini lah apa ni bagi kita ahli sunnah wal jamaah ni. Macam saya sebut tadi, keadilan Tuhan. Pendapat ketiga iaitu pendapat sebahagian ulama usul fiqh Abul Mansur Al-Maturidi dan ulama Hanafiyah Al-Muhaqqiqin, segolongan dari Al-Ja'fariyah dan lain-lain. Ini dia berbeza sikit lah, tapi dia bukan menyeleweng. Pendapat ini mengatakan bahawa perbuatan-perbuatan itu baik dan keji mampu akal mengetahuinya pada kebanyakannya kerana berdasarkan pada sifat-sifatnya serta kemaslahatan dan kemudaratan yang lahir daripada perbuatan tersebut. Namun tidak mestinya sesuatu perbuatan yang baik mengikut akal syarak perintah melakukannya, dan tidak semestinya sesuatu perbuatan yang keji mengikut akal syarak perintah menjauhinya. Dia. Tidak semestinya bila akal kata baik, maka syarak kata baik. Dia kata. Itu dia beza sikit sajalah. Hal ini disebabkan akal manusia walau bagaimana bijak sekalipun ia tetap kurang dan lemah. Jadi kita nak tolak hujah Mu'tazilah tadi. Oleh yang demikian mengikut pendapat ini bahawa kebaikan perbuatan yang diketahui oleh akal itu menjadikan perbuatan itu layak dan patut diperintahkan oleh syarak melakukannya. Dan sebaliknya keburukan perbuatan yang diketahui oleh akal itu menjadikan perbuatan itu layak dan patut diperintahkan oleh syarak menjauhikannya. Lebih kurang tidak? Berasaskan kepada inilah, para pendukung pendapat ini menganggap bahawa hukum Allah mengenai sesuatu perbuatan itu tidak dapat diketahui tanpa melalui Rasul. Sepakat tak dengan tadi? Asy'ariyah dengan ni. Ada pun Mu'tazilah dia kata kalau Rasul tak main royak pun kita boleh tahu dah hukum. Oleh itu tidak ada hukuman Allah mengenai perbuatan hamba-hambanya sebelum diutuskan Rasul dan sebelum dakwah sampai kepada mereka, dan tiada taklif ke atas mereka. Kesan perselisihan pendapat mengenai anggapan baik dan keji oleh akal, maka lahirlah dua perkara. Nombor satu, pertama, mereka yang tidak sampai ajaran Islam atas seruan para rasul secara umumnya pada pandangan Mu'tazilah akan dihitung segala amalan mereka. Berat kalau gini lah. Mu'tazilah kata kalau rasul tak main royak pun rasul pada ada dah. Dan dikenakan tindakan kerana apa yang syarat tuntut ke atas mereka ialah melakukan perbuatan yang akal mengetahui baiknya dia meninggalkan perbuatan yang akan mengetahuinya kejinya. Tidak? Kita tengok macam orang barat sendiri kan. Dia orang bijak lah kat tu. Tengok kalau sekarang ni dia menghalalkan LGBT lah. Banyak negara dah ni. Nak kata bodoh, ya akal dia. Dia kata akal boleh terima. Nak kata mana? Manakala pendapat ahli sunnah wal jamaah sesuatu perbuatan tidak ada perhitungan dosa pahala jika tidak sampai seruan Rasul pada mereka. Kita duduk situ. Kedua, beza pula setelah datang syariat Islam, para ulama sepakat mengatakan bahawa hukum Allah yang diketahui melalui kitab Allah dan as-sunnah. Jadi kalau kita nak tahu hukum, kena tengok Quran, tengok hadis. Maka wujud tuntutan syarak ke atas mereka. Tetapi apabila tidak ada hukum syarak mengenai sesuatu pendapat, berlaku perbezaan pendapat. Nombor satu, pendapat Mu'tazilah menganggap bahawa akal merupakan sumber hukum dalam erti syarak memberi keizinan untuk kembali kepada akal supaya dapat membuat kesimpulan hukum. Sekiranya akal menganggap baik, dia duduk lihat tolong ni, maka hukumnya wajib dilakukan. Sebaliknya jika akal menganggap keji, maka hukumnya wajib ditinggalkan. Ini pendapat kita ahli sunnah wal jamaah ni pula menganggap akal tidaklah boleh menjadi sumber hukum. 3.3 apa? Habislah perbincangan tadi. Kita tengok istilah dia al-mahkum fihi ataupun al-mahkum bihi. Apa dia makna dia? Al-mahkum fihi atau al-mahkum bihi bermakna perkara yang berkaitan dengannya oleh khitab atau dalil syarak yang memandang kepada perbuatan mukallaf yang dihukum dengan suruhan dan tegahannya. Kalau al-hakim tu iaitu pihak yang mengeluarkan hukum, Allah dah. Al-Quran dan As-Sunnah. Al-mahkum fih, al-mahkum bih ialah hukum yang terlaksana itu.
Di antara hukum taklifi ia hanya terbatas kepada perbuatan mukallaf sejak dari awal. Oleh itu jika ia berkaitan dengan perbuatan yang diperintah melakukannya maka ia wajib. Jika perbuatan itu diteguh maka ia adalah haram, begitulah seterusnya. Manakala dalam hukum wada' ini terkadang ia adalah perbuatan mukallaf seperti betul-betul akad dan terkadang ia tidak perbuatan mukallaf tetapi kembali kepada perbuatannya. Seperti gelincir mata. Baik. Al-mahkum fih dengan al-mahkum fih ni dia lebih kurang dengan hukum taklif dengan wada'i. Sebab nampak tak? Al-hakim tu kan, al-mahkum tu hukum tu sendiri. Bila kita sebut soal hukum, dia tak boleh lagi daripada wajib, sunat, haram, makruh dah. Benda tular dah, istilah saja. Seperti gelincir matahari yang menjadi sebab wajib solat fardu zuhur, gelincir matahari bukan perbuatan mukallaf, tetapi ia kembali kepada perbuatannya, iaitu solat zuhur. Syarat-syarat al-mahkum fih tidak sah ditaklif atau dibebankan ke atas mukallaf mana-mana perbuatan kecuali ia memenuhi syarat-syarat berikut. Syarat pertama bahawa perbuatan itu diketahui oleh mukallaf dengan sejelas-jelasnya supaya dapat melaksanakannya mengikut cara atau bentuk yang dituntut. Memang tidak sah kalau kita tidak tahu dari segi cara untuk melaksanakannya. Berdasarkan kepada syarat ini, contohnya tidak sah taklif mengeluarkan zakat kecuali setelah dinyatakan hakikat kadarnya. Kita kena tahu dulu kadar zakat sebanyak mana, barulah sah. Tidak sah taklif solat kecuali setelah dinyatakan ruku-rukunya, syarat-syarat dan kafiat tata cara menunaikannya. Jadi nampak di sini, al-mahkum fih dengan al-mahkum bih ini kan, hukum sebenarnya. Hukum. Syarat kedua bahawa perbuatan itu mestilah mukallaf mampu melaksanakan dan meninggalkannya. Hal tersebut adalah kerana yang dimaksudkan dengan taklif ialah menjunjung perintah. Ada perbuatan yang di luar kemampuan mukallaf maka tidak mungkin mukallaf menjunjungnya. Ini kita dah bincang dah kan? Ada sebab yang di luar daripada mukallaf dan ada yang mukallaf boleh buat. Oleh yang tidaklah sah taklif melakukan. Nombor satu, perkara yang mustahil sama ada mustahil dari sudut diri atau dari sudut lain. Yang kedua, perkara-perkara tabiat manusia seperti melaksanakan keinginan, seperti makan, minum, atau bukan ikhtiarnya seperti suka, duka, marah, kasih, benci dan sebagainya. Yang kedua ialah perbuatan-perbuatan yang suka dilakukan oleh mukallaf. Saya baca straight ni pasal benda lebih kurang benda tular disebut dah. Perbuatan yang suka dilakukan oleh mukallaf ia terbahagi kepada dua bahagian. Bahagian pertama, kesukaran yang mampu mukallaf melakukannya tanpa ditimpa kemudaratan jika ia berterusan menanggungnya. Kesukaran dalam bentuk ini tidak dihapuskan oleh syarak kerana setiap amalan hidup di dunia ini tidak sunyi daripada kesukaran. Dalam masa yang sama tidak terlaksana taklif tersebut kecuali melalui kesukaran. Dan yang kedua pula, kesukaran yang berlebih batasan yang menyebabkan mukallaf tidak mampu menanggungnya pada adat-adat akhirnya membawa kepada tidak dapat terus melakukan kebanyakan dari amalan-amalan yang bermanfaat. Seperti melakukan puasa terus tanpa berbuka, wisal. Ini kan ada satu khususiat yang Nabi kita buat. Puasa tak buka, al-wisal. Ini kita tidak boleh buat. Kesukaran dia. Ataupun qiyamul lail tanpa tidur. Kesukaran bahagian ini tidaklah syarat membebankan mukallaf kerana dua sebab. Sebab tu kita duk baca hukum ni. Hukum jadi kepada manusia ni. Ada benda yang mampu mukallaf buat dan ada benda yang tidak mampu. Sebab pertama, banyak nas daripada Al-Quran dan hadis yang menunjukkan kepada maksud dari hukum merengek, memudah dan menghapuskan kesulitan. Macam rukhsah tadi. Kerana memberi pertimbangan kepada keupayaan manusia. Sebab kita tak mampu dah. Rukhsah ke apa? Macam rukhsah wajib. Terpaksa kita makan benda halal. Sebab kita tidak mampu. Ini prinsipnya. Sebab ni kita kena tahu sebab apa Tuhan beri rukhsah wiga apa ni. Kita ni kan. Dia nak ayat baik ya Tuhan. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah maha memberikan kemudahan kepada kamu dan dia tidak maha memberi kesusahan kepada kamu. Ni Tuhan ni, kalau kita tengok hukum ke, dia nak suruh kita ni sini, dia tak sibuk susah. Cuba kita tengok semaya pun, banyak cara semaya. Semaya biasa. Naik kapal terbang lagu lain tu. Siapa dibu? Siapa tak ngadak kebelak? Syarat tak ada. Syarat dia ngadak kebelak dah.
Boleh tak menghadap kiblat? Bila mana? Atas kapal terbang. Asalkan kita ada wuduk, kita semaya rokok dengan buat kelakuan rokok atas kapal terbang, tak payah i'adah. Gapo i'adah? Ulang semula. Siapa di airport semaya semula sebab kita semaya atas kapal terbang saat ni. Berasa tak ada rokok, tak ada sujud, nak semaya semula, tak payah. Semaya tu kira sah. Hak kena ulang lagi mana? Kalau kita ada dua benda, nak semaya pun tak boleh, patut pula air semaya tak boleh ambil. Semaya kerana hormat waktu. Nak ambil air semaya tak boleh, tak ada. Debu pun tak ada nak tayamum. Buka pahit di airport tu tak terbit air. Nak buat mana? Nak jamak kuasa apa? Maksud jamak kuasa mana? Kalau subuh dah. Nak semaya subuh. Air semaya tak boleh ambil. Apa nak buat mana? Hak ni lah kita kena semaya hormat waktu. Semaya pasal apa? Nak hilangkan dosa. Tak berdosa kita. Bila kita sapa nanti kena qada. Faham? Hak tak kena qada, ada air semaya. Ni siapa-siapa dia pergi naik kereta bagi Mekah tak payah qada, kau qada baru. Semaya tak kereta bang. Tak payah qada asalkan ada air semaya. Sebab tu kita kena bawa spray. Ambil semaya tu maka kita pun ngadap kiblat tidak disyaratkan. Sebab ruksah. Ni ada semua ruksah. Kelonggaran. Allahu Akbar. Lepas tu kak, baca kat rokok buat isyarat rokok. Lepas tu isyarat, sudah. Dan maknanya masa tu kalau kesukaran orang ramai. Walaupun dia ada ruang semaya, tapi kalau tengok kepada ruang tu, tak ada dengan subuh nak semaya belakang. Dah. Beratus orang nak semaya tak ada. Jawab dia semaya atas kursi, asalkan ada semaya. Sah. Semaya tu sah. Okey. Kalau sehingga dia mau pelonggarkan lagi, kalau kita jam atas kereta pun boleh. Nak parking tak boleh, kereta jam. Nak tepi tak boleh, highway nak tepi tak boleh. Boleh semaya sebab kapal terbang sana. Jangan driver lah. Boleh semaya. Atas tu. Okey. Ini soal lagi kan? Di mana prinsip ya Tuhan dia melihat kepada kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan seseorang melainkan sekadar kemampuannya. Tengok ni. Tuhan tahulah rei kederak kita setakat tu, dia tak beri lebih pada tu. Kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innama bu'istum muyassirin walan tub'atu muassirin. Sesungguhnya dibangkitkan kamu dengan keadaan yang memudahkan dan tidak dibangkitkan dengan keadaan yang menyusahkan. Nabi sebut, hei umat aku semua, kamu dibangkitkan sebagai umat aku, dibangkitkan bukan umat yang nak terima kesusahan, tapi umat aku yang menerima kemudahan. Sebab tu hukum syarat ni mudah. Cuba sebut hukum syarat apa? Hak tidak mampu yang manusia buat. Puasa ada cara ruksah. Bila ada istilah ruksah, peruntukan ruksah sebutir ni kan, semua ibadat jadi angin. Sebab kedua, disyariatkan kelonggaran-kelonggaran ruksah ketika ada keuzuran seperti diharuskan tidak berpuasa Ramadan bagi orang yang sakit, musafir, perempuan mengandung dan menyusu, diharuskan bertayamum ketika ketiadaan air dan sakit. Ini ruksah. Sebanyak mana cikgu rasa? Cikgu belik. Selak lagi ada. Kita buat habis dah. Ini menunjukkan bahawa syarat tidaklah bermaksud dari perkara yang dia syariatkan hukum untuk menyusahkan mukallaf, tetapi ia bermaksud untuk menolak kesulitan dan menghilang kesukaran dan dari manusia ketika berlaku. Kita kena guna peruntukan ini sebab Islam tidak memayahkan. Saya pergi Mekah tahun 88, kita duduk mengaji pondok mula kan. Kerah kita ni. Atas kapal terbang. Siapa tanya semaya, saya duduk cari ruang. Nak semaya juga. Pramugari tu, kita tidak percaya lah mana dapat muka dia pramugari Saudi Airlines kan. Ada bodoh orang Indonesia. Muka pakai skirt dia je. Dia tanya, dia kata, semaya tak kursi lah dia kata. Kata tak boleh kita mampu buat kata. Islam nak tak bikin sulit dia kata.
Oh, saya tak dengar dia. Rupanya betul adik dia. Kita tak dengar ke dia sebab kita duduk ngaji, duduk orang ngaji pondok kan. Hukum kita ketat masa tu. Dia rakyat tu betul adik dia bila saya mikir dia ni. Dia kata kalau nak semaya lagu macam saya boleh biruan dia kata. Tapi kalau saya bui dia kata dengan beratus orang dia kata. Dia kata. Tak kira kita buat kerah kita. Pergi semaya dia bukan lah dia kata. Jadi setelah berapa tahun bila kita tengok ada ruksuh ada gini kan. Betul dia walaupun dia pakai skirt. Nampak tak? Kita tak betul masa tu. Duk Islam bui. Kat kita masa tu ruksuh tak reti-reti lagi. Moga nak semangat agama ngaji dok kan. Ni nak royak kali kita semangat saja ngaji dok kan. Kita bos tak boleh kena buat. Dia kata bila kita tidak mampu dia tadi duk sarah. Hai apa tak mampu kita mampu dah. Kalau ramai semayang belakang tak boleh jawab kita tu. Dia kata buat sekadar kata. Al-mahkum alaih. Apa dia buat? Al-mahkum alaih ialah orang yang berkaitan dengan kitab Allah dengan perbuatan. Jadi ginilah. Al-hakim Tuhan. Al-mahkum bih tu hukum-hukum tak dia. Wajib sunat maka dulu dah. Sebab tu saya kata benda tular ni. Ya baca cepat ni tak tular. Al-mahkum alaih kita. Tiga pihak dah. Tuhan hukum kita. Cuma dia bubuh istilah lah. Tuhan al-hakim. Hukum tu wajib haram sunat maka tu al-mahkum bih dengan al-mahkum fih. Al-mahkum alaih mukallaf. Faham tak? Di sisi ulama usul fiqh ia dinamakan mukallaf. Apa makna mukallaf ni? Orang yang menerima beban. Kita ni, kita mikul beban lah ni. Kita lahir ni mikul beban. Nak tak nak mikul beban. Sebab apa Tuhan kata? Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku buat bukan saja-saja, kecuali aku suruh sembuh aku. Aku suruh ibadat kepada aku. Tidak beban kepada kita. Tak boleh lagi dah kita ni. Kita terpaksa. Kalau mula Tok Guru juga, dia sebut terpaksa. Kita dilahirkan pun terpaksa. Kita hidup pun terpaksa. Kita dimati pun terpaksa. Dia panggil kelik pun terpaksa. Nak kata gua nak. Tak boleh lagi dia kata. Terpaksa ni lah orang panggil mukallaf. Boleh faham dah? Balik dia. Syarat-syarat sah bagi mukallaf ialah ia mempunyai keahlian bagi melaksanakan sesuatu yang ditaklif ke atas. Kita kena jadi ahli dulu, ahli mukallaf. Kenapa dia? Akil balik. Kalau tidak berakal, tidak mukallaf. Dia lepas tanggungjawab. Keahlian tersebut hanya terlaksana dengan mampunya memahami perkataan yang dituju kepadanya dan tergambar pengertian sekadar yang membolehkan menjunjung perintah. Mukallaf ni. Hal ini disebabkan maksud dari taklif ialah terlaksana perbuatan dari mukallaf secara menjunjung perintah. Maka sudah tentu mereka yang tidak mampu memahami tidak dapat menjunjung perintah. Tengok adanya tu kan, budak kecil, orang gila, tertidur, mabuk pensan, hilang taklif syarak. Tertidur, tak dosa. Kemampuan memahami pula tidak terlaksana mereka dengan akal. Kerana akal adalah alat untuk memahami dan mengetahui. Sebab tu dia syarat dia kena berakal. Orang gila tidak taklif syarak. Hukum syarak tidak taklif pada orang gila. Tetapi akal merupakan perkara tersembunyi dan berperingkat-peringkat. Justru tidaklah sesuatu peringkat itu layak sebagai tempat tumpuan taklif. Akal sebenarnya lemah memahami dalil-dalil taklif dan mengurus amalan-amalan di dalam sesetengah peringkat. Maka syarak telah menjadikannya untuk perkara yang zahir dan tetap, iaitu cukup umur di dalam keadaan berakal. Oleh itu, jika seseorang itu cukup umur dan tidak nyata kecacatan pada akalnya, maka ia dikira mukallaf, justru tidak sah taklif. Cukup umur dan tidak nyata kecacatan akal pada akalnya, maka ia mukallaf. Orang gila kerana nyata kecacatan akalnya walaupun dia cukup umur. Kanak-kanak yang belum cukup umur walaupun akalnya sihat. Dia kena lekat belakang sebab dia panggil akil balik. Orang yang ketika tidur, saya sebut dah tadi. Orang yang lupa, kita tertidur, terlepas sembahyang subuh. Tidak sengaja. Tidak ditaklif masa tu. Orang yang lupa, tak teringat nak sembahyang. Berasa sepas sembahyang dah. Kita besok masuk isyak sembahyang sama. Saya gaji kena lagu tu. Bangun sembahyang subuh baru ingat.
Tiba-tiba hari tu lepas sembahyang maghrib, orang tu buat program. Kita klik tu biasa, relax. Lepas mari subuh baru teringat. Tak mari isu lagi. Apa tak? Tapi lupa. Tidak ditaklifkan syarak. Kena qada lah. Orang yang mabuk dan sebagainya. Kerana tidak mampu memahami dalil taklif dalam keadaan tersebut. Barulah kita masuk